Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'in bihi jasadi wa habi wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Minhajus Salam muka surat 4. Perbahasan ni perbahasan sifat yang wajib bagi Allah yang ke-13, yang terakhir, fardhain yang terakhir. Yang terakhir ni. Sebab fardhain pendapat mu'tamad 13 je. 13 sifat je yang wajib belajar. Maknanya kita hari ni last. Kan susah pun nak fardhain, Allah ngaji tauhid. Kan susah sangat pun. Rumi muka surat 7. Jawi dan ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin Allah. Dan ke-13-nya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalamun, artinya berkata-kata. Bermula hakikatnya pada zat Allah Ta'ala, iaitu satu sifat yang qadim lagi mawjud, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dengan dia menyatakan segala hakikat sesuatu. Lawannya al-bukmu, artinya bisu, maka iaitu mustahil. Bermula tanda atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya berfirman Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa akan sebagai perkataan yang sempurna. Tu je, sikit aja diterangkan. Sikit sangat tak? Cuma perbahasan kita yang agak panjang adalah dengan dia menyatakan. Itu panjang sikit. Menyatakan, ayat menyatakan, tu je yang panjang. Dengan dia menyatakan segala hakikat satu tu kan, menyatakan, nyata tu apa, itu je lah yang paling panjang dalam sifat kalam. Okey, yang ke-13, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Allah ada sifat kalam. Erti kalam ni adalah berkata-kata. Erti kalam ni berkata-kata. Cuma kalau kita fikir balik, berkata-kata tu bukan erti kalam. Sebab kalam tu sifat. Bukan. Tapi orang kata mudah-mudah cakap, boleh kita kata berkata-kata. Bolehlah berkata-kata. Bercakap. Boleh. Bercakap ni dia lebih baik berkata-kata lah, cantik. Bercakap pun boleh sebenarnya. Lebih tepat. Berbicara. Boleh juga. Tapi semua tu dia ada sesuatu bagi orang ni, sesuatu dalam kepala yang tak cantik. Kita berbicara kan, biar gambar berbicara kan. Kita kata kan, maksudnya dia ada satu makna lain. Tapi dia kata berbicara, dia seolah macam bercakap. Macam bercakap. Sedangkan kalau kita kata berkata-kata, dia tak ada sangat dalam kepala. Tapi boleh kita nak sebut. Jadi kita fahamlah apa yang kita cakap tu. Sebenarnya bila kata sifat kalam, yang kalau ikut bahasa Melayunya, bukan berkata-kata. Bukan. Kemampuan untuk berkata-kata. Kalau kita nisbah manusia, deria cakap kita tu. Kemampuan untuk kita bercakap. Itu lebih tepat.
Sebab bila sebut sifat kalam, ertinya berkata-kata. Maknanya Allah mempunyai sifat berkata-kata. Dengan sifat berkata-kata itu Allah berkata-kata. Macam sama je. Kalau ditukar kan, Allah ada sifat kalam kan, ditukar. Allah ada sifat kata-kata, berkata-kata. Allah ada sifat berkata-kata. Katalah kita tukar gitu makna, boleh je. Allah ada sifat berkata-kata. Dengan sifat berkata-kata itulah Allah berkata-kata. Apa dua benda yang sama? Sebab tu dia agak yang tepatnya dari segi bahasa Melayu ni, bukan berkata-kata, dia satu kemampuan untuk berkata-kata. Sifat kalam ni satu kemampuan, boleh kalau nak berkata-kata, kemampuan. Bila ada sifat bila ada sifat yang mana sifat tu berkemampuan untuk berkata-kata, maka bolehlah berkata-kata. Setengah jalanan dia tambah per kat depan tu, dengan maksud sifat perkata, bukan berkata-kata, perkata. Jadi bila ada sifat perkata, maka bolehlah berkata-kata. Jadi kalau kata Allah ada sifat berkata-kata, maka dengan ada sifat berkata-kata tu Allah boleh berkata-kata. Lah dua berkata-kata. Apa maksud dua? Jadi kalaulah ada penyapu, bolehlah menyapu. Kan? Ada penyapu, boleh menyapu. Boleh kita kata ada menyapu, boleh menyapu. Ada menyapu, boleh menyapu. Apa ni? Ada penyapu. Penyapu tu apa? Satu batang, lepas tu ada apa panggil bulu-bulu kat bawah tu. Lepas tu dia mempunyai kemampuan untuk menyapu. Penyapu tu tadi mempunyai kemampuan untuk menyapu. Kemudian dengan adanya penyapu, boleh menyapu. Apa cantik, menyapu tu perbuatannya. Menyapu tu dia punya istilah panggil takluk dia. Itulah menyapu. Jadi ada penyapu, boleh menyapu. Oh cantik. Kalau kata ada menyapu, boleh menyapu, macam pening. Macam tu lah kata, ada sifat berkata-kata, boleh berkata-kata. Ada sifat berkata-kata, boleh berkata-kata. Ada sifat perkata, boleh berkata-kata. Cun. Ataupun kali itu kalau panggil pakai torik Pak Da'i lah, Pak Da'i Mekah, Bakuratul Amani. Kalau secara umumnya boleh dia kata berkata-kata. Dan kebanyakan kitab kata kalam artinya berkata-kata. Satu dua kitab je yang kata perkata tadi tu. Berkata. Jadi apa bukti maksud berkata-kata tadi tu bukan berkata-kata? Apa bukti dalam kitab kita dia katakan kalam artinya berkata-kata. Okey? Berkata-kata yang dimasukkan tu bukan berkata-kata. Apa buktinya? Buktinya ayat selepas tu. Bermula hakikatnya pada zat Allah Ta'ala. Kalau berkata-kata ni satu perbuatan kan, berkata-kata. Jadi mana boleh perbuatan tu ada kat Allah Ta'ala pula. Itu maksud dia nak bagi tahu bukan berkata-kata tu. Dia nak bagi tahu satu sifat tu dengan ada sifat tu berkemampuan untuk berkata-kata. Sifat yang mempunyai yang ada kemampuan untuk berkata-kata. Jadi yang paling senang sekali macam penyapu dengan menyapu tu jelah. Ada penyapu boleh menyapu. Ada penyapu boleh menyapu. Ada perkata boleh berkata. Berkata-kata lah. Boleh bercakap. Macam tu lah. Ada perkata boleh berkata-kata. Ada penyapu boleh menyapu. Bau cantik dia punya tu. Jadi maknanya kalam ni adalah satu sifat kemampuan untuk berkata-kata. Untuk faham kita letak dekat makhluk dulu. Kita pun ada juga. Ketika sebab dia kata kat sini bawah tu dia kata lawannya al-bukmu artinya bisu kan. Lawannya bisu. Okay. Kalau kita nak tengok maksud berkata-kata tadi ni, berkata-kata lawan dia bisu. Sebab sekarang kita nak faham maksud berkata-kata. Kita faham bukan tok guru kita yang karang kitab ni je, bukan. Kebanyakan kitab semua kata berkata-kata, tapi dia bukan maksud berkata-kata. Buktinya apa? Bukti dia kata kat sini lawannya bisu. Adakah berkata-kata lawannya bisu? Ya. Berkata-kata lawannya apa? Bercakap lah. Kalau susah payah kata-kata. Bercakap lawannya apa? Diam. Bukan bisu. Maknanya berkata-kata ni bukan maksud berkata-kata lah. Maksudnya lawan pada bisu. Apa lawan bisu? Kenalah gerak kan? Apa lawan bisu? Nak kata kalam artinya lawan bisu. Sebab nak kata berkata-kata, kita takut berkata-kata nak bercakap. Faham gitu.
Jadi sifat kalam ni ertinya adalah lawan pada bisu. Apa lawan bisu? Lawan pada bisu. Tak bisu lah, lawan pada bisu. Bukan bercakap. Bercakap lawan dia diam. Benda itulah. Itulah panggil sifat perkata tadi tu. Perkata ataupun kemampuan untuk berkata. Kemampuan untuk berkata. Jadi maknanya kalaulah orang itu tak berkata-kata, bukan menandakan dia bisu. Orang tu tidak berkata-kata bukan menandakan dia tak ada sifat, dia tak ada kemampuan untuk berkata-kata. Tak, dia diam. Bukan menandakan dia bisu. Ketika kita dilahirkan, kita dah ada sifat perkata, kita dah ada kemampuan untuk berkata-kata, bercakap. Tapi boleh cakap? Belum lagi. Tapi kemampuan ada? Ada. Boleh tak dia kata, oh baby no, kita cakap mana dia tak balas. Cakaplah nak apa, menangis, cakaplah. Tak cakap. Penat kita kata ke mak dia, imagine ni, anak kau ni bisu. Kena tak? Tak kena. Anak kau ni tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap, tak pandai bercakap. Tapi dia kalau dia tak pandai bercakap, tapi sebenarnya dia ada sifat kemampuan untuk berkata-kata tu ada. Cuma makhluk dia taklah sama macam Allah. Makhluk dia mula-mula tak reti dulu, makin lama makin reti. Allah berkata-kata sedia kala. Tu jelah beza dia. Jadi boleh kita kata sifat kalam ni adalah kemampuan untuk berkata-kata. Tak boleh. Bersuara tak boleh. Dia lain. Berkata-kata dengan bersuara lain. Berkata-kata, sifat kalam tak boleh. Antara yang kita tak boleh cakap adalah bersuara. Tak boleh kata gitu. Kalau kata Allah cipta suara boleh. Memanglah Allah cipta suara. Allah cipta semua pun boleh. Tapi kalau kata kalam itu adalah bersuara, tak boleh. Sebab kalam tu bukan masuk bersuara. Jadi kita bahas apa masuk kalam. Cuma dari segi makhluk, Allah jadikan bila kalam je mesti suara. Macam tadi, macam kita bahas sebelum ni lah. Bila dengar je mesti ada bunyi. Kita tak boleh dengar yang merah. Boleh dengar merah? Merah Allah letak kat biji mata. Merah Allah letak kat biji mata untuk kita tengok. Tapi Allah boleh mendengar merah dan boleh mendengar bunyi. Pastilah mendengar bunyi dan mendengar merah. Nampak kat situ? Jadi kita kata bila sebut sifat kalam, kita terus fokus dekat suara. Sebab itu kita. Allah tidak gitu. Allah tidak gitu. Bila kita berkata-kata mestilah suara, dah bercakap mestilah suara. Itu makhluk. Tuhan tidak gitu. Dia akan bahas bawah tu nanti. Sikit lagi. Nak masuk dah. Sikit lagi. Bermula hakikatnya pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat kalam ni ada pada Allah. Ada pada Allah. Macam mana? Satu sifat yang qadim lagi mawujud. Samalah sifat makni lah. Yang qadim lagi mawujud. Sifat tu qadim, tidak ada permulaan. Semua sifat Allah tak ada permulaan. Zat Allah dan sifat Allah tidak ada permulaan. Lagi mawujud. Bila sebut mawujud maknanya ada. Samalah. Qidam, bukan apa, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sama sifat makni. Benda yang sama. Iaitu yang jenis ada, jenis mawujud, jenis ada. Berbeza, ulang lagi aku dah 18 kali pun ulang juga. Berbeza dengan sifat salbiah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala ila hadith qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Sampai situ. Kita masuklah wujud sekali. Walaupun wujud tu ada khilaf kan. Kita masuk sekali lah, senang. Ada tak? Wujud ada tak? Sifat wujud pada Allah ada tak? Tak ada. Sifat ada pada Allah itu tiada diri. Ada tu tak ada. Ada tu tak ada. Allah wujud, Allah ada, tapi ada tu tak ada. Kita ambil pendapat yang kata tak ada sebab kita nak bahas je sekali lalu. Dia tak ada diri, istilah panggil tak ada diri. Maknanya kalau Allah nak tunjuk kat kita, tetap tak nampak adanya Allah. Tetap tak nampak wujud Allah. Bukan tak nampak Allah, tak nampak wujud tu. Qidam, Allah tu tidak ada permulaan, qidam. Kalau Allah nak tunjuk pun, Allah angkat hijab sekalipun, boleh nampak qidam? Tak boleh nampak. Sebab dia bangsa yang tak ada, jenis yang tak ada, kan? Wujud, qidam, baqa', semua samalah, jenis tak ada. Tapi makni ada, makni kalam. Kalau Allah nak tunjuk, kalau Allah angkat hijab, boleh tengok sifat kalam Allah. Boleh tengok sifat kalam yang ada pada Allah. Macam mana hakikatnya Allah alam. Sebab tu dia kata berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Berdiri tu maksudnya ada pada Allah Ta'ala. Kalau kita nak bahas makhluk, tapi jangan bayang-bayang lebih-lebih lah. Kalau makhluk, orang tu kulit hitam. Hitam tu ada? Ada hitam. Hitam tu ada? Ada hitam. Ada hitam. Ada tak hitam? Ada. Kat kita hitam. Maka
bila orang boleh tengok hitam tu kat kita, boleh tengok hitam. Mana sebab hitam tu ada, boleh nampak. Hitam kita kat kita ada, boleh nampak. Begitulah. Tapi jangan fikir banyak-banyak. Perumpamaannya bahawasanya ada sifat kalam tu dekat Allah. Boleh nampak. Boleh nampak jika Allah angkat hijab. Itu yang ni kita dah bahas 7 kali lah campur ni. Sebab 7 sifat makni. Dengan dia menyatakan, yang ini panjang ni. Dengan dia menyatakan segala hakikat sesuatu lawannya, buhmu artinya bisu, maka itu mustahil. Tak apa. Dengan dia menyatakan. Apa maksud menyatakan? Dengan dia tu maksudnya dengan Allah ada sifat kalam. Itu maksud dengan dia. Dengan sifat kalam tadi. Dengan dia, dengan Allah, dengan sebab dengan Allah ada sifat kalam tadi, menyatakan segala sesuatu, hakikat sesuatu, menyatakan. Istilah panggil menyatakan. Kita nak faham tu nanti macam ni. Iradah. Nak berkehendak kan? Iradah. Dia ada istilah dipanggil ta'alluq ataupun apa nak panggil? Ta'alluq, tugas, kerja ataupun hubung kait, kena mengena. Paling cantik sekali ta'alluq, jangan tukar-tukar, tu paling cantik lah. Ataupun ta'alluq, bertakluk. Ta'alluq tadi kan? Ta'alluq Melayu tu. Sifat iradah ta'alluq dia menentukan kan? Iradah kan nak, bila nak tentulah. Nak. Bila nak apa? Nak itu. Tentu. Itu iradah. Kalau qudrah, buat kan? Dan lawan pada buat. Kalau buat tu ada kan? Lawan pada mentiadakan. Itulah kerja. Atau kerja lagi tu kan? Kerja qudrah. Mudah-mudah cakap. Ataupun ta'alluq qudrah. Maknanya qudrah Allah, kekuasaan Allah, ta'alluq dia, bertakluk kepada buat, ada kan, ataupun dah ada tu tiada kan. Itulah istilah mudah-mudah cakap kerja qudrah. Okay. Macam ilmu. Ta'alluq ilmu inkishaf. Ta'alluq ilmu apa? Menyatakan. Maksudnya dengan ada ilmu Allah tu tak boleh sembunyi, nyata. Tak boleh sembunyi. Itu kerja ilmu, ataupun lebih tepat lagi, itulah ta'alluq ilmu. Tak boleh sembunyi. Tahu segala-galanya Allah, tak boleh sembunyi. Kalam, dia kata menyatakan ataupun menyatakan dengan maksud menunjukkan. Ataupun kalau istilah dia panggil ta'alluq dia dilalah. Dalil, dilalah. Maksudnya macam mana? Maksudnya menunjukkan. Atau menyuruh, boleh juga menyuruh. Yalah bila kata kalam dia lebih kepada bukan menyuruh, dia lebih kepada menyatakan ataupun menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan, dia tak sebut di sini. Ada 3, iaitu wajib, harus, mustahil. Tiga-tiga ni menunjukkan ketiga-tiga ini, menyatakan tiga-tiga ni. Kalau tak faham, sabar dulu, sekejap lagi insya-Allah boleh faham. Macam mana sifat qudrah, dia ada, bila sifat qudrah Allah mengadakan dan mentiadakan, apa dia? Yang wajib tak. Takkan Allah mengadakan yang wajib, iaitu dirinya sendiri. Maknanya benda harus, perkara harus, mengadakan dan mentiadakan perkara harus. Kalau ilmu, perkara harus, perkara mustahil, sama juga. Mestilah Allah tahu perkara harus, mestilah Allah tahu perkara wajib, iaitu dirinya dan sifatnya wajib. Allah tahu juga perkara yang mustahil, mesti Allah tahu. Perkara yang harus kita ni lagi pun tahu juga. Jadi maknanya kita faham kat sini, kalaulah kalam adalah wajib, harus, mustahil juga. Menyatakan apa? Memberitahu, boleh juga. Memberitahu, memahamkan, itu mudah-mudahan semua tu. Perkara yang wajib, yang harus, yang mustahil. Kita dah tahu yang wajib, yang harus, mustahil. Yang wajib hanya Allah je lah dan sifatnya. Yang mana Allah berkata tentang yang wajib. Allah menyatakan tentang yang wajib, iaitu wajib tu bukan wajib syarak wajib sembahyang bukan kan. Wajib tu maksud diri dia lah. Allah lah. Allah dan sifat dia. Apa dia? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah apa? Surah Taha ke surah apa? Sesungguhnya aku adalah Allah. Kan Allah sedang menyatakan dirinya sendiri. Dirinya kan wajib. Maka istilah dia panggil ta'alluq kalam adalah wajib, iaitu dirinya sendiri. Okay. Nak cari ayat dan carilah bab sifat-sifat Allah yang cerita pasal sifat Allah dirinya sendiri yang wajib. Dan macam tu juga yang harus. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan apa yang kamu buat. Kan sedang menyatakan tentang perkara harus, iaitu kita semua makhluk. Maka kita kata ta'alluq kalam adalah yang harus juga. Tadi yang wajib. Yang mustahil ada juga.
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahawasanya Allah itu satu daripada tiga. Kan benda itu mustahil. Maka takluk dia tiga-tiga. Iaitu perkara yang wajib, perkara yang harus dan perkara yang mustahil. Dia sama macam ilmu lah. Allah tahu tentang dirinya sendiri yang wajib. Allah tahu tentang apa yang mustahil. Allah tahulah mesti dia tak ada anak. Mesti Allah tahu. Dan Allah tahu benda yang harus. Tak payah cerita lah, harus makhluk ni semua. Tiga. Tapi ada yang dua je. Kadang-kadang contohnya qudrah, iradah. Sama juga. Qudrah, iradah. Qudrah Allah buat perkara mustahil tak tertakluk yang kita bincang sebelum ni. Bukan takluk qudrah, perkara mustahil. Apa dia? Allah buat satu batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul. Kan perkara itu perkara mustahil, bukan takluk qudrah. Sebab tu qudrah takluk dia perkara harus je. Saya cuba gabungkan dua tiga untuk kita nampak gambaran. Oh gitu. Jadi tak bolehlah kata batal lah pertanyaan tadi tu. Okay. Jadi sifat kalam Allah ni, apabila sifat kalam ni macam ni, bukan sifat kalam adalah berbentuk pemberitahuan. Boleh kata itu. Jika Allah nak bagi tahu, Allah bagi tahu. Macam mana Allah boleh bagi tahu kita? Allah bagi tahu apa-apalah. Macam mana Allah boleh bagi tahu kita? Dengan sifat kalam. Macam mana Allah boleh buat kita? Dengan qudrah. Macam mana Allah boleh buat kita ada gini. Dengan kehendak dia lah. Iradah dia nak. Nampak? Jadi macam mana Allah boleh buat dengan complicated? Dengan ilmu dia lah. Nampak dia punya tu? Dia punya istilah ta'alluq lah dia panggil. Jadi Allah buat kita dengan qudrah. Tapi bukan ni cakap mudah-mudah. Bukan bahasanya Allah dan qudrah tu dua perkara berbeza. Tidak. Ayat dia gini. Allah yang bersifat qudrah buat kita. Tapi nak cakap mudah-mudah, qudrah dia lah buat. Itu ada dalam kitab apa? Risalah Tauhid. Dia kata siap-siap. Jangan cakap boleh cakap mudah-mudah gitu. Tapi bukan pegang gitu kan. Kalau ingat Risalah Tauhid. Cakap, siapa yang buat dunia ni? Qudrah Allah. Sepatutnya Allah yang bersifat qudrah yang cipta alam. Tapi nak cakap mudah-mudah, qudrah. Tapi jangan pegang gitu. Seolah-olah Allah lain, qudrah tu lain pula. Seolah siapa yang pukul bola tu, raket ni. Seolah-olah macam tu. Raket, mana raket yang pukul? Kita pegang juga. Seolah-olah takut kata qudrah lah. Seolah gitu. Tidak. Allah yang bersifat qudrah. Cuma nak cakap mudah-mudah. Siapa yang buat kita? Qudrah. Allah, qudrah. Buat kita pula macam-macam bentuk. Iradah, kehendak. Allah tentukan itu gini, gitu, gini. Habis complicated ilmu. Habis tu Allah bagi tahu kita buat tu buat ini, kalam. Kat situ. Sifat kalam. Sebab tu kita boleh tahu apa yang Allah bagi tahu. Apa yang Allah nak bagi tahu kita boleh tahu, membuktikan Allah ada sifat kalam. Okey. Cuma Allah berkata-kata, tak adalah perantaraan macam kita. Mulut, lidah, kotak suara. Kalau binatang tu sensungut tu, gelombang-gelombang tu nak bercakap, tak adalah. Tak pakai itu. Allah berkata-kata tanpa alat, tanpa bantuan lah kita kata. Allah letak kat kita, nak bagi tahu lemahnya kita, nak berkata-kata kena ada alat, nak mendengar kena ada alat. Alat tu maksud gegendang tu lah. Alat. Nak bau kena ada deria tu kat hidung ni. Nak bercakap kena ada lidah, kena ada kotak suara dan sebagainya. Allah letak. Nak melihat, letak kat biji mata. Alat. Allah tidak. Allah tengok dengan sifat lah. Jadi Allah meletakkan sifat-sifat tadi dekat kita. Maka kita dapatlah berkata-kata. Maka kemampuan kita untuk berkata-kata tu, bukan kemampuan tu Allah letak kat anak lidah ataupun letak dekat peti suara, tapi bukan dengan peti suara tu kita bercakap. Tidak. Allah cuma letak aje dekat situ. Maka kalaulah kita bercakap dengan peti suara ataupun anak lidah dia panggil kan, yang benda dalam ni, benda yang gerak ni, orang bisu tak boleh cakap. Ada je peti suara, ada je lidah. Maknanya yang bercakap tu bukan lidah, bukan peti suara. Deria, apa nak panggil? Deria apa? Deria cakap. Kalau deria dengar kan, deria melihat, deria pendengaran, deria apa? Dia tak panggil deria. Tapi deria lah tu. Panca indera bercakap. Deria cakap, deria kata. Tak pernah orang cakap lagi. Deria apa? Orang cuma panggil kan? Deria lihat, deria dengar, deria rasa kan. Tapi deria cakap orang tak panggil kan? Pelik agak.
Deria lah juga tu. Cuma nak cakap apa? Jadi kemampuan untuk berkata-kata tu ada pada Allah, letak pada peti suara. Tapi bukan peti suara tu yang cakap. Deria tu lah. Dengan ada deria tu lah. Dengan ada kemampuan untuk berkata-kata tu yang boleh berkata-kata. Bukan sebab ada peti suara. Bukan sebab ada lidah. Kerana buktinya orang bisu pun ada, tapi tak boleh cakap. Tak boleh bercakap. Sebab dia tak ada deria tu, dia tak ada. Jadi biasanya manusia bila ada sifat perkata, atau kita nak pakai istilah perkata boleh juga, ada sifat perkata, sifat berkemampuan untuk berkata-kata, maka manusia tadi boleh berkata-kata. Bila manusia tu berkata-kata, maka keluarlah bunyi. Tu kerja berkata-kata tadi. Keluarlah bunyi. Bunyi dekat udara. Duduk kat udara bunyi ni. Bercakap kita ni dekat udara, kemudian ditangkap oleh, kalau orang lain ke kita ke, gegendang telinga kita, yang mana Allah letak sifat deria dengar di telinga, maka dapat tangkap. Pop, dapat tangkap. Tu ada. Tapi yang mendengar tu bukan, yang boleh mendengar tu, kemampuan untuk mendengar tu bukannya gegendang. Sebab ada je orang ada gegendang tapi tak dengar. Dekat deria tu. Cuma Allah letak, nak bagi kita ni lemah, letak dekat situ. Allah tak letak dekat kepala lutut. Allah tak letak deria dengar. Kalau Allah nak letak, boleh aja. Kita dah bahas dah sebelum ni. Cuma Allah adatnya letak kat situ. Jadi bila orang sakit, orang tak dengar, doktor tahu dah nak check kat sini. Kalau tak dapat cakap, doktor tahu dah gengar mulut. Kalau Allah tak letak secara beradat, kejap dekat dahi, kejap kat ling, kemampuan untuk berkata-kata ni. Deria tu, deria yang untuk berkata-kata ni. Allah letak kadang-kadang kat hidung, ada orang dekat lutut, ada orang kat kaki, doktor nak check macam mana? Sakit, tak boleh bercakap lah tu, serak-serak. Doktor nak check macam mana? Cari jap dalam mulut, dalam mulut tak ada. Mana deria awak ni? Cari kat kepala lutut, rupanya kat bawah tapak kaki, baru jumpa. Sebab Allah letak secara beradat, ngangar mulut, dah tahu dah. Senang kan? Apa masalah? Telinga. Kasih tunjuk. Tak dengar. Tak dengar dengar telinga. Kalau Allah letak kadang-kadang dekat mata, kadang-kadang kat mana, payah nak cari tu. Maka Allah letak tu untuk kita sebenarnya. Nak beritahu kita ni lemah. Jadi apabila ada sifat perkata, macam penyapu tadi perkata, maka boleh berkata-kata. Dan bila berkata-kata, keluar bunyi, keluar perkataan, keluar bunyi, ada dekat udara. Okey. Jadi kita dapat faham sifat kalam tu tak ada bunyi. Sifat kalam tidak bersuara, tidak bersusun. Sifat kalam tu, kemampuan untuk berkata tu tak ada bunyi tau. Tak ada suara tau. Kemampuan. Dengan kita guna kemampuan untuk bersuara kita, lepas kita guna, baru keluar. Itu hasil. Suara tu berkata-kata, perkataan. Bukan berkata-kata. Perkataan tu adalah hasil. Hasil kita ada sifat, kita ada deria, ada kemampuan untuk bercakap, kita guna. Bila kita guna, terhasillah suara. Ataupun perkataan adalah suara. Suara tu hasil. Jadi kita dapat faham, sifat kalam memang tidak bersuara, tidak bersusun, tidak berhuruf. Tak. Kemampuan untuk bercakap tak ada. Kalaulah sifat kalam pada Allah pun juga tidak, pada kita pun tidak. Pada Allah, sifat kalam Allah sama juga. Bukan sifat kalam tu bersuara, tidak. Sebab tu kata tak boleh cakap bersuara tadi. Kita pun malah sifat kalam kita, kalau kita nak pakai sifat perkata ataupun kemampuan untuk bercakap kita ni pun tak ada suara, tidak bersusun. Habis yang suara ni, ini kesan daripada kita guna sifat tadi tu. Kita guna, keluarlah perkataan. Apa bukti sifat kalam kita sendiri, manusia sendiri tak bersuara? Kalaulah sifat kalam tu bersuara, 24 jam lah bising. Kita ada kemampuan untuk bercakap 24 jam kan? Sehari. Kalaulah sifat kalam, deria kalam, kemampuan untuk bercakap tu bersuara, kita dah bercakap, tak berhenti-henti bercakap. Faham tak saya nak point dengan kawan ni? Sifat kalam ni, dia memang tidak bersuara. Sebab kadang-kadang kita, sifat kalam tapi tak ada suara. Tak ada. Kita nak bahas Allah, tak payah bahas kita pun. Sifat kalam manusia tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bersusun, tidak berbunyi. Sifat kalam. Kalau berbunyi, selagi kita ada sifat kalam, 24 jam lah bunyi bising. Kita cuma sifat kalam itu tak ada bunyi, kita guna sifat kalam tu, baru keluar, hasilnya keluar suara. Selagi ada sifat kalam,
Kita ada sifat kalam selagi kita hidup. Selagi kita hidup. Jadi yang bersuara tu adalah, kalau saya nak guna ayatnya dulu, yang bersuara tu adalah takluk sifat kalam. Ataupun yang bersuara tu adalah hasil daripada adanya sifat kalam. Adanya kemampuan untuk berkata-kata, maka terhasil, bila guna, terhasillah suara. Terhasillah perkataan. Terhasillah berkata-kata. Ketika tak guna, maka tak bersuara. Kita tak guna sifat kalam kita, tak ada suara. Bila kita guna, adalah suara. Tak guna, tak adalah. Bila kita tak guna, bukan bermakna kita bisu. Kita tak bisu, cuma kita tak guna je. Kita tak guna. Jadi okey, kemudian apabila berkata-kata, maka dapat didengari dan dipahami dengan, bila guna sifat kalam deria berkata-kata kita tadi, sifat perkata kita tadi, sifat kalam yang ada kat makhluk kita tadi, kita pun guna. Bila guna, jadilah perkataan tu hasil dia, jadilah suara. Suara tu orang dengar. Orang tu mesti ada sifat deria dengar. Kalau tidak, dia tak dapat tangkap. Dia ada deria dengar, dia pun tangkap. Bila dia tangkap, dia pun tangkap, dia dengar, lepas tu dia faham. Dia faham. Jadi bila dia faham, siapa yang bagi faham? Bila dia faham, yang bagi faham tu Allah. Kat situ satu lagi, makhluk bagi bekas. Jika makhluk tidak memberi bekas, kalau kita kata dengan sebab kalam yang kita guna, keluarnya perkataan, keluarnya suara, dapat ditangkap oleh deria dengar, deria pendengaran. Kemudian dengan dapat tu, faham. Siapa yang bagi faham? Allah bagi faham. Tapi melalui proses itu. Melalui proses tu. Bukannya asal kita dengar perkataan terus faham. Asal kita guna je sifat kalam kita, maka orang tu dengan menggunakan suara, maka orang tu dengar, baru orang tu faham. Bukan itu sahaja. Sebab yang bagi faham tu Allah. Macam mana saya nak kata ni? Kadang-kadang manusia dapat faham walaupun tanpa kata-kata. Sebab memang kita ni akan dapat faham, akan dapat maklumat daripada kata-kata tadi. Bila berkata-kata, maka dapat dengar dan dapat faham. Okey, itu kebiasaan. Manusia dapat faham walaupun tanpa kata-kata, dengan isyarat. Contoh macam ni. Istilah dia panggil, berkata-kata lah tu. Istilah dia ada, maksud boleh sampai tak kat dia apa maklumat yang kita nak sampaikan? Sampai. Itulah maksud sifat kalam. Itulah maksud. Bukan cuma kita biasanya guna perkataan yang ada dekat ni. Itu yang paling mudah. Tapi boleh je kita ngiling kepala, maknanya tak nak. Kita tengah bercakap lah tu. Bercakap tanpa suara. Sebab kita dah guna, kita bercakap tanpa suara. Istilahnya kita bercakap tanpa suara. Kita jegir mata. Orang tu akan dapat faham. Kita sedang menyampaikan sesuatu. Kita sedang menyampaikan sesuatu untuk bagi dia faham. Bila dia faham, kita sampaikan. Kita telah berkata-kata dengan dia. Kita telah bagi tahu dia. Kita telah bagi tahu dia. Macam lampu isyarat. Kita tengok, merah. Bila lampu isyarat merah, kita berhenti. Seolah-olah merah tu kata berhentilah, berhenti. Seolah cakap berhenti. Sebab tu kita berhenti. Sebab kita dapat maklumat daripada lampu merah tu. Kita dapat maklumat, lampu merah, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Jadi seolah-olah lampu tu kata silalah bergerak. Silalah bergerak sebab dah hijau, silalah bergerak. Dah merah, kena berhenti. Maklumat tu sampai dekat kita. Jadi yang bagi faham tu bukan saja semata-mata yang kita bagi faham tadi tu, menyampaikan kepahaman tu. Bukan semata-mata dengan bercakap. Bercakap salah satu cara. Salah satu cara sahaja. Itu maksud sifat. Jadi, apa maksud sifat kalam? Sifat kalam tadi menyampaikan, tu menyatakan tadi tu, menyatakan. Lampu merah menyatakan kena berhenti. Cakaplah tu, kita kata, berkata-kata lah tu. Cara dia. Lampu hijau menyatakan, kan? Kata apa ayat dia tadi? Dengan sifat kalam menyatakan segala hakikat sesuatu. Cuma biasanya dengan perkataan, tapi tak semestinya dengan perkataan. Bila orang buat macam ni, menumbuk, dia sedang berkata-kata lah. Bercakap.
Akan kita panggil cakap bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nak menyampaikan. Jadi itu maksud menyampaikan. Jadi macam mana cara Allah macam mana? Berkata-kata. Boleh kata gitu. Berkata-kata dengan kita. Kalamullah Quran. Itu kita bincang sekejap lagi. Boleh juga dengan cara datang banjir, bala habis wasak. Apa yang Allah nak bagi kita faham? Kan yang kita tu. Itulah. Itu dia panggil ayatullah. Ayat-ayat Allah. Mereka bukan ayat. Tanda-tanda. Ataupun Allah sedang berbicara. Keluarlah ayat-ayat kiasan-kiasan. Allah sedang berbicara. Berbicara dengan kita. Nak menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu pada kita. Cuma, kalau Quran, kalamullah. Tapi itu yang kita bahas tu. Jadi, sebab apa? Kalam Allah tak sama dengan kalam makhluk. Tak sama. Kalam makhluk, perkataan makhluk nak sampaikan, kalam Allah tak sama. Tapi bila kata tak sama, tidak berbahasa, tidak tersusun, tidak berhuruf, habis ni Quran ni kalam Allah, bahasa Arab. Ni kalam Allah. Kata-kata Allah. Kalau kalam Allah payah, ni adakah ini kata-kata Allah? Saya nak jawab. Ni. Adakah ini kata-kata Allah? Payah nak jawab. Sebab bila kata ini Allah sifat kalam ni, kalamullah. Kita sebut lagi kata-kata Allah, kalamullah. Takkan tak nak cakap lagi. Tapi ni baru cetak. Kalamullah ni kita tahu dah, bila ada kena mengena dengan Allah je mesti qadim. Kalau dulu tak ada, 100 tahun lepas mana ada? Maknanya dia baru. Kalamullah takkan baru. Dia macam nak cakap. Al-Quran yang berhuruf, yang boleh dibaca, yang baca keluar suara, surah-surah, ayat-ayat, bukan qidam. Tidak, dia baru. Tapi makna ayat tu yang qidam. Makna yang kepahaman tu. Tapi ni baru. Tak boleh cakap selain daripada dalam majlis ilmu je. Cakap kat luar, tak boleh. Tak boleh cakap kat luar. Hukumnya haram cakap kat luar. Adab, tak boleh cakap kat luar. Luar daripada majlis ilmu. Haram mengatakan Al-Quran itu baru. Al-Quran ni. Haram kata baru. Tapi kalau kata kalamullah tu baru, kafir. Sifat kalam Allah tu, kalamullah tu, kafir kata baru. Sebab Allah kan qadim. Jadi, kalau kata ni, kata Quran ni, kalamullah ini. Kata kalamullah ini baru. Hak berdosa. Tak kafir dosa besar. Yang kafir tu dia menolak sifat kalam Allah. Kalau ni kata tak boleh berdosa. Tak boleh kata gitu. Yang boleh berkata berdosa kerana tak ada adab. Yang boleh kata hanya dalam majlis ilmu nak fahamkan. Takkan nak kata Qidam ni kita tahu sedia kala kan. Tidak didahului dengan tiada. Ni kita pun baca ya ayyuhallazina amanu. Kejap ada betul dah tak ada. Bila tak ada kan tak bakok. Kan semua yang berkena-mengena dengan Allah semuanya qidam bakok. Habis tu nak kata macam mana? Kalau kita nak mengaji, kita nak belajar ni dalam majlis ilmu, kita kena kata tu barulah. Tak baru ke baru keluar kat mulut kita? Bunyi suara tu kan baru. Kalau dalam selain daripada proses belajar dan mengajar, haram cakap macam tu. Haram kerana tak ada adab. Tapi kalau menolak kalamullah, sifat kalamullah, kafir. Kan? Kenapa perkara ni? Perkara ni pernah menjadi satu fitnah yang amat dahsyat pada satu ketika dahulu. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. 3 pemerintah, tukar 3 PM Perdana Menteri. Tukar 3. Tetap masih lagi tak bebas. Yang keempat baru bebas. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali itulah. Dipenjarakan, diseksa semata-mata apabila pemerintah waktu tu Mu'tazilah. Pemerintah Mu'tazilah. Awal-awal Islam dah ada pemerintah Mu'tazilah. Sekarang ni lagilah banyak. Bukan pemerintah, dengan rakyat-rakyat semua Mu'tazilah. Nak tahu Mu'tazilah kena ngajilah Mu'tazilah tu apa. Dan kita pernah lalu dah sebelum ni. Jadi pemerintah Mu'tazilah dia suruh semua ulama-ulama waktu tu bagi dia tanya, ini mushaf ni Al-Quran ni qadim, bukan baru. Bukan. Dia suruh kata baru. Tapi Imam Ahmad kata qadim. Quran ni qadim. Padahal Quran ni baru ni. Quran ni baru. Tapi Imam Ahmad kata qadim juga. Qidam.
Dia tak kata baru. Dia kekal dengan keputusan dia. Sampai anak-anak murid dia pujuk. Allah, kata je lah. Kata je lah. Sebab memang baru pun. Kamu mengajar kami pun memang kata ni baru. Kalamullah tu. Yang asal, yang sebenar. Kalam ismi, istilah dia panggil. Ada juga. Jadi ini memanglah baru. Kenapa kau tak nak mengaku ni? Kata ajalah. Dia kata, aku bimbang takut menjadi fitnah. Akan disalah erti akan datang. Orang tulis bahawa Imam Ahmad bin Hanbal kata kalamullah itu baharu. Akhir sekali Imam Syafi'i dah sebutkan itu kan. Imam Syafi'i kata macam mana? Bila Imam Syafi'i kena, sebelum dia pergi ke Mesir, dia kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4. Keempat-empat ni baru. Okey, lepas dia terus pergi Mesir. Lagi jauh lah. Sebab empat-empat ni anak murid kata apa lah. Anak murid Imam Ahmad tetap teguh sampai kena masuk penjara, kena rotan-rotan habis. Mengatakan bukan baru, qidam. Tapi tok guru dia Imam Syafi'i, dia kata dia panggil kalam tauriah. Double meaning. Aku tak cakap Quran tu baru, aku cakap tangan aku. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Empat ini baru. Empat ni baru. Dia lepas tu dia pergi. Itu yang jadi qaul qadim tu. Qaul jadid tu yang baru lepas dia pindah. Imam Hanbali kekal sampai 3 pemerintahan, 3 tukar 3 kali perintah, 3 Perdana Menteri tukar. Tetap juga tak lepas-lepas. Imam Bukhari doa, ya Allah ya Tuhanku, kau matikanlah aku, janganlah kau masukkan aku dalam fitnah ini. Kalau dah termasuk, kau matikanlah aku sebelum termasuk dalam fitnah ini. Imam Bukhari 4 hari lepas dia doa tu meninggal. Maka dia tak kena fitnah ni, fitnah pemerintah Mu'tazilah. Ambillah aku dalam keadaan aku tidak kena fitnah ini. Ayat keempat. Kalau tengok Khalifah Islamiyah yang ada Mu'tazilah, Khalifah Ma'mun, Muqtasim, Khalifah Waqsi. Lepas tu meninggal, digantikan Khalifah Mutawakkil Billah. Yang ini baru dia Ahli Sunnah wal Jamaah, baru dia lepaskan. Berapa lama? Kenapa sampai Imam Ahmad sampai macam tu sekali? Kerana maksud kalamullah, maksud Al-Quran ada double meaning. Dia panggil kalam mushtarak, boleh juga. Ataupun kalam muradif, boleh juga. Double meaning. Bila kata dia adalah kalam muradif ataupun kalam mushtarak, bila kita sebut kalamullah, ni Quran ni, kalamullah, Al-Quran ni kalamullah, ada 2 makna. Yang pertama makna kalamullah mashaf baru. Yang kedua makna kalamullah sifat kalam Allah qadim. Ada 2 makna tu. Jadi kalau kata kalamullah itu baru, nanti kalau orang ingat kalamullah, kan ada double meaning kat situ. Al-Quran tu, Al-Quran ni baru. Al-Quran dengan maksud, bila Al-Quran kan kalamullah juga, dengan maksud sifat kalam Allah qadim. Jadi sebab tu tak boleh kata Al-Quran ini adalah baru, tak boleh kata. Al-Quran, walaupun Al-Quran ini kalamullah tu baru, tak boleh kata. Walaupun kalamullah ni, yang macam siapa nama tu? Ustaz apa tu? Hasan Azhari ya? Yang pelakon ayah dia tu, yang polis, ketua polis dulu pun ayah dia juga, apa? Hasan. Dia ingat tak dulu tahun 80-an? Saya ingat lagi. Dia ajar apa? Mukaddam kan? Ingat tak dia nyanyi lagu apa? Dia nyanyikan ada kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Ingat? Tak ingat? Saya ingat, Allah ingat lama kecil-kecil dulu. Apa tu? Kalamun qadim. Padahal dia baca keluar kat mulut dia, kalamun qadim la yumallu, tak boring, tak puas. Tak boring lah. La yumallu sama'uhu, tak boring dengar. Panjang lah dia punya lagu. Kalam yang qadim, kalamullah yang qadim. Kalamullah yang qadim. Bila sebut kalamullah,
Ada dua makna lah. Satu kalamullah, kita sebut ni ya ayyuhallazina amanu, kalamullah juga. Ni kalamullah juga. Tapi ni baru, sebut ni baru, baca baru, urut baru cetak kan. Tapi kalau kalamullah, kan Allah bersifat kalamullah juga kalam Allah. Bila ada dua makna, kerana tu tak boleh cakap. Melainkan dalam proses belajar dan mengajar, tak boleh cakap kat luar. Kalau kata Quran, qadim lah. Takkan baru pun. Kalamullah. Kena kata gitu. Ni pun sekali. Kena kata gitu. Sampai Imam Ahmad kena penjara berapa lama? Lama. Jadi kita dapat faham, sebab semalam pun kita ada bincang lebih kurang pasal perkara yang benar tapi tak boleh cakap. Semalam ada bincang dalam Zoom. Benar tapi tak boleh cakap. Benar tak ianya baru? Ni. Kalamullah ni. Quran lah, Quran kalamullah ni. Ni tulisan ni kalamullah. Benar tak baru? Benar baru. Boleh cakap? Tak boleh cakap kan? Kalau cakap dari segi adab di luar, tak boleh cakap, berdosa pula tu cakap. Tapi hakikatnya memang baru. Okey. Ada ke betul tapi tak boleh cakap? Banyak. Betul tak boleh tapi tak boleh cakap. Banyak perkara betul tapi tak boleh cakap. Contohnya, perkara tu betul tentang seseorang itu, tentang dia. Perkara tu betul tentang dia. Boleh tak kita cakap dengan orang? Kau tahu tak dia tu sebenarnya betul ni betul. Boleh tak? Tak boleh kan? Namanya apa? Mengumpat. Benda betul. Tak boleh. Kadang-kadang benda betul tak boleh cakap. Itu antara bukti. Benda betul tapi tak boleh cakap. Zaman kata, takkan benda betul tak boleh cakap? Ni benda betul. Katalah baru. Kenapa tak boleh cakap? Bukan bab ni je. Banyak bab yang benda betul pun tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Kalau cakap berdosa. Contohnya, dia buat salah, buat apa, benda betul. Kita nak cakap dengan dia, boleh tak? Aku nak cakap benda betul ni. Tak boleh cakap. Walaupun benda betul. Biasa kita kata, alah benda betul. Bukan fitnah pun. Benda betul. Benda betul tu lah mengumpat. Kalau benda salah, menipu. Fitnah. Boleh tak cakap seorang tu telah berzina dengan perempuan, kemudian dengan berzina, kemudian dia dah bertaubat, boleh tak dia cakap? Tak boleh kan? Benda betul. Nampak? Banyak benda betul tak boleh cakap. Dia berzina, betul? Tak boleh cakap. Dia buat salah apa dulu, semua tak boleh cakap. Kalau cakap berdosa. Kemudian yang perempuan yang dia berzina tu kahwin, dia boleh tak cakap dekat lelaki dia? Kau tahu tak? Bini kau dulu, sebelum kahwin kau lah, dia kenal aku dulu. Boleh cakap? Benda benar. Tak boleh cakap. Haram, berdosa cakap. Benda benar takkan tak boleh cakap. Banyak benda tak boleh cakap. Yang semalam kita bincang apa? Semua yang buruk-buruk tak boleh cakap Allah yang buat. Hakikatnya, kita dah bahas sebelum ni, semua daripada Allah. Malah, yang semalam, ada yang tak puati tahu apa? Boleh tak kata Allah, siapa cipta ke? Allah. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kera tu macam perkara yang uduh lah, perkara yang macam tu lah, perkara tak elok. Siapa buat tahi? Allah lah buat tahi. Siapa lagi? Allah cipta segala-galanya. Tak boleh kata gitu. Benda betul. Siapa buat babi? Tak boleh. Tak boleh tanya gitu. Bukan kata, habis siapa buat? Takkan setan buat babi. Allah lah buat babi. Tapi tak boleh kata gitu. Yang boleh dalam proses belajar je. Nak beritahu banyak benda betul, tapi tak boleh beritahu. Benda betul. Antara je, itu yang semalam ni cerita lah. Antaranya, perkara tu betul. Dia betul. Ni baru cetak. Boleh tengok tarikh dia cetak. Jadi, Quran ni, kita panggil Quran kan. Quran ni tak boleh cakap. Kena cakap. Tak boleh cakap baru. Tak boleh cakap baru. Habislah. Bermula tanda atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Berfirman Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa akan sebagai perkataan yang sempurna. Ni ada sikit cerita ni, kisah. Cerita Nabi Musa digelar kalimullah. Setiap Nabi itu, tambah Nabi yang banyak cobaan yang Allah bagi, dia ada gelaran dia. Habibullah lah. Macam-macam kan. Nabi Musa digelar kalimullah, iaitu orang yang boleh bercakap. Nabi yang boleh bercakap dengan Allah. Tapi Nabi kita boleh bercakap, boleh melihat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa tak boleh melihat, kan dia pengsan kan, dekat Bukit Sina ataupun Tur Sina. Bila dia kata kau tengok bukit tu, kalau bukit tu tetap kau boleh tengok aku, kan. Gegar. Pengsan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa minta, dia dengar aje, dia boleh dengar, dia memang bercakap dengan Allah.
Bila sebut bercakap, bukan bercakap, bersuara, bukan. Tapi ada dua pendapat kat situ. Nanti kita bahas kemudian. Jadi maksudnya macam kita kata bercakap, kita dah faham tadi. Bercakap tanpa suara, tanpa apa. Maksudnya sampai. Maklumat tu sampai. Habis tak bercakap, macam mana maklumat nak sampai? Macam ni orang faham. Buat isyarat jari orang faham. Saya buat nanti viral pula. Boleh orang faham. Orang marah John dia buka tingkap, dia buat isyarat jari. Faham apa benda? Orang marah apa pasal? Kuang hajar. Relax lah. Aku tak cakap apa pun. Tapi kenapa sampai marah-marah, merah-merah muka? Kenapa? Sampai kan? Istilah macam bercakap lah tu. Istilah kita panggil bercakap lah. Sampai. Jadi bila kata Allah bercakap dengan Nabi Musa tapi tak ada suara, bukan bersuara. Macam mana pula? Kita buat banyak tanpa suara, semua boleh faham. Kadang-kadang tengok gitu. Tengok gitu ya. Seorang ayah, dulu ayah orang dulu lah. Ayah sekarang tak. Ayah sekarang anak tak takut. Ayah dulu. Tengok gini. Pocat. Tengok macam ni. Senyap. Ayah sekarang, diamlah. Janganlah bising. Tak dengar anak tu. Ayah dia tak payah. Saya ingat dulu. Bunyi motor. Bunyi motor jauh ni. Hilang lah. Tutup TV, tutup apa masuk bilik. Kalau tak semayang, ambil untuk segera semayang. Jangan sambil tanya. Dulu, sekarang, semayanglah. Kenapa tak semayang lagi ni? Semayanglah. Pergilah. Nak ambil waktu lah ni. Tak, itu anak sekarang. Jadi, orang dulu, dia tengok gitu anak dia. Dia jelik. Kadang, macam mana dia buat? Cek sikit. Sampai dah maklumat. Tak cakap pun. Sampai maklumat. Jadi, bila kita kata, macam mana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, tapi, tak ada bersuara. Tak pelik. Tak pelik pun. Sebab kita pun ada buat. Jadi bila Nabi Musa minta nak tengok Allah, bermakna tengok Allah itu tak mustahil. Betul lagi. Sebab takkan Nabi seorang Nabi buat perkara yang sia-sia. Nabi kita dah belajar. Tak belajar lagi. Belum lagi. Siddiq Amanah Tabligh Fatanah akan datang. Antaranya dia tak buat benda sia-sia. Dia tak sambil jalan, dia tengok ada bunga, cantik bunga. Pak dia patahkan bunga tu. Betul belah. Nabi tak buat kerja gitu. Nabi tak buat kerja boring, nyanyi, wah, tak ada. Nabi tak buat kerja macam tu. Nabi buat perkara yang wajib dan sunat aja. Nabi buat. Tiba-tiba Nabi, mana-mana Nabi pun minta tengok Allah. Maknanya perkara tu tak mustahil. Cuma Allah tak bagi tengok aja. Dia pengsan. Tapi tak mustahil. Itu menolak Mu'tazilah mengatakan tak boleh tengok Allah walaupun kat dalam syurga. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah walaupun dalam syurga. Walaupun ada ayat Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang syurga boleh tengok Tuhan, boleh tengok Allah, boleh nampak zat Allah dan boleh nampak sifat makni Allah. Sifat yang tujuh. Malah kalau ada lebih, memang tak tahulah banyak mana sifat kesempurnaan Allah tidak terkira banyaknya, kita tak tahu, nampak semua. Kalau Allah tunjuk boleh nampak. Kenapa? Buktinya Nabi tak buat pekerja sia-sia. Nabi Musa minta tengok Allah, tapi Allah tak bagi. Allah kata kau tengok bukit tu, kalau dia bergegar, kalau dia tetap, kau dapat tengok aku. Tapi tetap tu tak dapat tengok. Kemudian jadi mengikut pendapat Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari kata Nabi Musa dengar sifat kalam Allah lah. Tapi tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bersemua, tidak. Tapi macam mana? Macam tadi lah. Kalau kita makhluk dengan makhluk pun boleh menyampaikan maklumat kita faham tanpa bersuara. Allah, sifat Allah, boleh. Wallahualam cara macam mana. Tapi sebab apa? Sebab setiap yang ada dia punya kaedah, setiap yang ada sah untuk dilihat, ataupun setiap yang maujud sah untuk dilihat, boleh untuk dilihat kan. Yang kita dah bahas banyak kali ya. Hijau ni ada, sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Setiap yang ada sah, janji dia tu ada, sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Boleh untuk dilihat, boleh untuk didengar. Jadi maka Allah tak bagi kita dengar hijau. Nak macam mana? Kita hanya boleh tengok hijau. Tapi kalau nak dengar hijau boleh. Kalau Allah bagi, sah, boleh. Tak mustahil dengar hijau. Dengar hijau. Macam mana dengar hijau? Yang pelik. Tapi tak mustahil. Cuma Allah bagi kita terbatas. Bila Allah ada sifat kalam, maka sah untuk dilihat. Tapi Allah tak tunjuk lah kan. Sah untuk didengar. Nabi Musa dengar. Dengar sifat kalam Allah.
Macam mana? Suara? Tak. Tapi Imam Abul Mansur Al-Maturidi kata, Allah cipta satu suara dekat udara lah. Allah cipta satu suara, bunyi suara, ada hijab ke, ada tabir ke, Allah bunyi suara, Nabi Musa dengar. Nabi Musa ambil loh ataupun batu, tulis. Ada dua pendapat. Kalau kita pening sangat, kita ambil pendapat Imam Abul Mansur Maturidi. Allah cipta suara. Bila Allah cipta suara, Nabi Musa dengar. Bila Allah cipta suara, menandakan Allah ada sifat kalam. Bila Allah cipta suara, menandakan Allah ada sifat kalam. Maknanya adalah poin kita nak bagi tahu Allah ada sifat kalam. Dia sebab Allah cipta suara. Bila adanya perkataan keluar, maknanya kita ada sifat kalam, betul kan? Sifat kita ada sifat kalam yang boleh keluar perkataan. Maka adanya Allah cipta suara, maka menandakan Allah ada sifat kalam. Itu kata Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Sambung dengan cerita sikit. Ni tak ada kena-mengena dengan bab ni. Cuma nak beritahu, bila dengar kalamullah yang suci, kita kata gitu, balik daripada Nabi Musa tu balik jumpa kaum dia kan, yang kaum dia dah asalnya janji 30 hari jadi 40 hari dan sebagainya. Marah dekat Nabi Harun kan, tarik janggut Nabi Harun kan sampai putih. Separuh putih, separuh hitam janggut Nabi Harun. Marah dia. Sebab aku suruh kau jaga, kenapa kau tak jaga? Marah Nabi, garang Nabi Musa. Bukan nak cerita yang tu. Lepas tu dia pergi tengok lembu, tengok apa, dia dengar orang cakap, dia muntah. Nabi Musa dengar orang cakap muntah. Sebab apa? Dia baru lepas dengar kalamullah yang suci. Nikmatnya tak tahu nak cakap. Sebab nikmat melihat Allah di syurga adalah nikmat lazatul kubra, ni kelazatan yang paling besar, sehingga lupa nikmat syurga bila melihat Allah. Itu baru melihat. Kalau mendengar pun gitulah. Jadi bila mendengar, nikmat sangat. Satu kalam yang suci, nak cakap tak reti macam mana. Yang itu bila dengar kalam manusia yang kotor, mengaruk-ngaruk, merepek-repek ni, muntah. Nabi Musa muntah. Muntah sampailah satu tahap baru hilang muntah dia. Dengar muntah, maknanya betul. Kalau kita dengar satu-satu kali, kita boleh muntah. Macam lawyer, Allah, teruknya cakap ni sampai nak termuntah. Boleh jadi. Boleh. Pernah dengar tak? Bukan pernah tahu tak? Apabila kita takut sangat, kita dengar takut, perut akan kecut, dia panggil. Perut akan memulas. Betul tak? Takut perut akan memulas, lepas tu dia muntah. Contohnya kan, apa-apa kan, dia dengar benda yang sangat takut, lepas tu dia muntah. Betul tak? Perut dia akan lain, macam kena kantoi. Dia rompak, dia curi ke apa ke, dia bunuh orang ke. Jadi tangkap. Dia punya pucat sampai perut dia, nak cakap macam mana, memulas perut dia panggil memulas. Sampai boleh muntah. Macam sakit perut. Apa dia panggil? Kecut. Dia panggil kecut. Kecut perut. Betul tak? Sebab tu ada istilah kecut perut. Takut dah tu, kecut perut dah tu. Takut apa kena mana dengan kecut perut? Takut akan hati takut. Nampak kecut perut, dia memang akan ada efek dekat perut. Jadi bila kita dengar tu takut, begitulah ke dengar apa-apa benda yang kotor, yang serabut ni, dia boleh muntah. Naik bas lama, lepas tu dengar lagu yang saya nak trash macam tu. Muntah. Pening. Dengar pening. Muntah. Nabi Musa muntah. Habis. Jadi alam ni sebagai kesimpulan hukum akal lah. Alam ni sentiasa bergerak mengikut putaran yang telah Allah tetapkan. Mustahil pada logik akal kita alam ni terjadi dengan sendiri. Pasti ada yang mengaturkan. Yang mengaturkan alam adalah Allah Ta'ala. Kerana Allah yang menjadikan alam, maka Allah lah yang atur perjalanan alam. Bila Allah mengatur alam, Allah mengeluarkan perintah-perintahnya untuk alam. Kan banyak kan perintah-perintahnya. Air terjun mesti atas ke bawah, perintah Allah lah tu. Boleh je air terjun bawah ke atas? Boleh. Tapi itu dia panggil air mata air. Itu pun tak naik sangat. Dulu air mata air dulu kan, air mata air sekarang alahai. Tapi itu daripada bawah ke atas. Allah perintahkan air mata air bawah ke atas. Air terjun atas ke bawah. Allah perintahkan hujan atas ke bawah. Allah perintahkan panas dan sebagainya. Perintah, itu istilah perintah lah tu. Ingat kita pergi dekat api,
terbakar, itu perintah Allah lah tu. Perintah Allah. Jadi apabila Allah menguruskan alam ni, maka Allah mengeluarkan perintah-perintah yang wajib ditaati oleh alam. Kalau kita ada perintah-perintah yang boleh, yang haram sebagainya. Mana daun-daun, binatang-binatang, semua ada perintah Allah. Jadi Allah mengeluarkan perintah, macam mana? Pasti Allah itu ada sifat kalam, iaitu menyampaikan maklumat. Nak bagi tahu. Ataupun kalau ayat biasa, berkata-kata. Bila sebut berkata-kata macam cakap pula. Pastinya bila nak sampaikan perintah, mesti boleh. Macam mana nak sampaikan perintah? Suruh buat, macam mana? Mesti ada sifat. Kalau dalam kitab kata berkata-kata, sifat kalam. Kalau kita kata mestilah nak sampaikan maklumat, boleh menyampaikan maklumat. Kalau kita nak istilahkan kalam tu menyampaikan maklumat, boleh juga. Macam mana nak sampaikan? Macam mana nak cakap? Ini buat. Bukan buat kita je buat, macam-macam. Semua makhluk dulu sampai sekarang macam-macam buat kan? Begitu begini. Pokok Allah perintah, pokok kelapa suruh tumbuh kelapa. Perintah Allah lah tu. Macam manalah Allah nak perintah kalau tak ada sifat kalam? Macam mana Allah nak sampaikan maklumat? Tapi macam tak syok ayat tu. Tapi macam mana nak bagi tahu? Nak bagi tahu. Macam mana Allah nak bagi tahu kalau tak ada sifat kalam? Nak bagi tahu dekat pokok kelapa suruh tumbuh kelapa, jangan tumbuh durian. Begitulah semua sekali. Itu istilahnya. Jadi dalil akal samalah juga macam mendengar dan melihat kan? Mendengar dan melihat, dalil akal ni tak berapa sharp, tak berapa mantap sangat. Macam mana? Mari kita baca. Jika Allah tidak mempunyai sifat kalam, niscaya Allah bisu. Jikalah, nak faham tak? Allah bisu. Kalau Allah bisu, niscaya Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab apa bisu tu kurang? Sebab Allah bisu pun tak boleh nak, macam ni? Tak boleh nak hilangkan bisu, tak boleh nak bercakap. Lemahlah. Allah bisu. Kalau Allah tak ada sifat kalam, maknanya Allah bisu. Jika Allah bisu, maknanya Allah lemah. Apa pula bisu tu lemah? Lemahnya dekat dia punya bisu pun dia tak boleh hilangkan. Tak power itu maksud lemahlah Allah. Bila Allah bisu, maka niscaya Allah bersifat dengan kekurangan. Allah lemah. Apabila Allah bersifat dengan kekurangan, Allah lemah, maka bila lemah, tak bolehlah buat alam ini. Bila Allah tak boleh buat alam ni, niscaya alam ni tak ada. Hukum alam ini tak ada adalah mustahil, kerana alam ni dah ada pada pandangan kita. Nyata daripada ada alam ni, tentulah Allah yang mencipta. Nyata daripada Allah mencipta alam ni, tentulah Allah bersifat dengan kesempurnaan. Dia kona ke situ. Apabila Allah bersifat dengan kesempurnaan, mestilah Allah bersifat dengan kalam. Tapi dia tak berapa nak tu sangat. Sebab apa? Sebab kalau tak ada sifat kalam pun, kalau fikir-fikir juga, boleh je. Boleh tak buat bumi tanpa boleh ada, tak ada sifat kalam boleh buat bumi? Buat bumi kan dengan 3 benda. 3. Yang besarnya kudrah lah. Lepas tu iradah mesti kena nak. Boleh buat, tapi kalau nak tu tak ada, tak boleh juga. Lepas tu dengan ilmu, sebab nak buat kena ilmu. Kalau buta, boleh je buat. Kalau pekak, kita dah bahas sebelum ni, boleh je buat. Kalau bisu, boleh je buat. Bukan boleh je buat. Tapi cuma bila bisu, dia ada sifat kekurangan lah kat situ. Maka kalau dia buat, tak sempurnalah alam ni. Kerana dirinya sendiri yang bisu pun dia tak boleh nak ubah. Macam mana dia nak buat alam ni? Jadi dia buat alam ni dah boleh buat, tapi tak sempurna. Macam tu aja. Sebab itulah, walaupun begitu kita punya hujah, masih lagi tak macam mana sifat kidam, bakok, mukhalafah yang lain-lain tu memang syak. Pastinya bukti alam ni ada, itulah buktinya Allah itu ada. Bukti alam ni Allah itu qudrah. Bukti alam ni Allah tu ilmu sebagainya, syak. Tapi dalam samak basar kalam, mendengar, melihat dan berkata-kata, tak berapa nak tu sangat. Ada beberapa persen lagi. Sebab tu dalam kitab kita, dia tak kata baharu alam ini kan sama tu, tengok. Kita ulang balik. Yang ketujuh, Allah tu qudrah. Apa tandanya? Ada alam ini kan, qudrah. Yang ke-8, wajib Allah bersifat iradah, berkehendak. Bukti dan bermula tanda atas yang demikian itu, segala alam ini alam. Ilmu, Allah mesti bersifat pengetahuan, bermula tanda ataupun bukti, baharu alam. Tiba-tiba hayah, Allah mesti berhidup, hayah, buktinya ataupun dalilnya alam. Tapi tiba-tiba sama, tak ada alam. Sebab apa? Sebab dia boleh kata, tapi dia tak. Dia kena macam mana?
Basar, tak ada alam. Sebab apa? Sekarang tu dia bawa datang daril naqli, ayat Quran. Tu bawah tu, wa huwas samiul basir. Macam tu juga kalam. Kalam pun dia macam tu juga, maka dia bawa datang wa kallamallahu Musa taklima sebelah dia. Sebab nak menguatkan tadi tu. Sebab orang boleh lagi nak bahas lagi. Allah tak ada sifat kalam pun boleh je nak cipta. Kalau kita guna dalil akal yang kita biasa guna tu kan. Tadi 3 yang tu tak boleh. Tak boleh pakai. Boleh pakai. Tapi kita kena tambah. Quran sendiri. Allah sendiri kata dia ada sifat kalam. Jadi, 3 sifat ni tak boleh bahas dengan orang kafir. Tak boleh bahas dengan orang kafir. Sebab orang kafir tak percaya Quran. Jadi, Allah mendengar, melihat dan berkata-kata tak boleh bahas dengan orang kafir. Dia tak percaya Quran. Bila kita bahas dengan dia dengan dalil akal, kita boleh kalah. Sebab kita tak 100%. Kita dapat 90% saja. Tapi kalau kudrah, boleh. Tak payah pakai Quran. Pakai akal aja. Dalil akal, kudrah, qidam, baqa, mukhalafah ataupun wujud. Wujud awal-awal lagi. Masa dia kata Allah tak ada, kita bahas wujud tu. Wujud, qidam, baqa, yang itu best tu. Sebab baharu alam ini ataupun alam ni ada, itu tanda Allah ada, Allah itu kekal, Allah itu tidak permulaan, Allah itu tak bersama. Memang sedap. Tak payah pakai Quran pun, pakai akal. Sebenarnya perbahasan ilmu kalam ni panjang dan rumit. Saya ambil yang fardu ain saja. Yang fardu ain saja. Maka inilah 7 sifat namanya ma'ani, dan tinggal lagi pula 7 lagi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah tak ada, kita baca gitu aja. Sebab ma'nawiyah tu sifat ma'ni lah. Nanti kita baca aja. Yang kita nak masuk akan datang nanti dekat ni, yang ke-42 tu, bab Rasul. Cuma nanti kita bacalah. Nak bahas apa lagi? Allah Maha berkuasa. Keadaan Allah yang berkuasa. Berkuasa. Allah cipta alam, ulanglah benda yang sama. Kaunuhu, hal keadaan akan datang. Habislah kita. InsyaAllah kita sambung bulan depan kita bila? Minggu keempat. Lepas pilihan raya. Masa tu pemerintahan yang ni ke lain agak-agak? Agak-agak lah, agak-agak. Campur. Mana tahu dah bunyi-bunyi macam nak campur ni. Baik, minggu keempat nanti kita tasbih kafarah dan